salam bahagia. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda. Tentunya seperti biasalah di Bernama TV. Tapi jangan terkejut, mungkin saudara melihat sesuatu yang berbeza dalam ruang bicara hari ini, terutamanya di mana saya berada, dan set juga sedikit berbeza. Sebenarnya ini hanyalah satu langkah sementara sehinggalah kita berada semula di studio ruang bicara nanti. Tapi apapun, sila tumpukan perhatian anda bersama kami di ruang bicara ini. Baiklah, kita memilih satu topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama dengan dua tetamu. Seorang sudah pun berada di studio bersama dengan saya dan seorang lagi insya-Allah kita akan hubungi melalui kemudahan Skype. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara ialah bela yang terbela. Jadi mungkin ialah tumpuan boleh dikatakan seluruh rakyat Malaysia hari ini tentunya lah merujuk kepada kes penderaan yang melibatkan pengasas rumah bonda yang telah pun dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun selepas didapati bersalah atas dua pertuduhan, iaitu mengabai dan menganiaya seorang remaja sindrom Down yang dikenali sebagai Bella. Jadi inilah isu yang akan kita sentuh, tetapi di sebalik isu ini banyak lagi perkara sebenarnya yang ingin kita kongsikan bersama dengan dua tetamu kita. Baiklah, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu yang sudah pun berada menemani saya di studio ruang bicara hari ini. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang buat pertama kalinya kepada Puan Anissa Ahmad yang merupakan Presiden Persatuan Pengasuhan dan Perkembangan Awal Kanak-Kanak Berdaftar Malaysia ataupun PPBM. Jadi Puan, apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Puan kerana sudi bersama kami di ruang bicara hari ini. Terima kasih kerana menjemput saya. Ini pertama kali ya? Ya, pertama kali. Dan seperti yang saya katakan, kita juga ada seorang lagi tetamu yang akan kita hubungi melalui kemudahan Skype. Jadi kita ingin mengalu-alukan tetamu yang sudah pun bersiap sedia sebenarnya jauh di sana, di Langkawi, saya difahamkan. Jadi Assalamualaikum Puan Azira Aziz. Waalaikumsalam dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Itu dia, Azira Aziz merupakan seorang peguam. Jadi amat sesuai lah untuk kita bercakap tentang isu yang mendapat perhatian sebenarnya daripada rakyat Malaysia ketika ini. Dan bila kita bercakap tentang penganiayaan terhadap kanak-kanak, ini bukanlah merupakan satu perkara baru sebenarnya, dan ini juga bukanlah merupakan satu kes yang baru. Banyak lagi sebenarnya isu ini sering dikatakan sering berlaku sebenarnya, dan ianya sentiasa mendapat perhatian daripada pelbagai pihak, walaupun kadang-kadang kita tahu bahawa ada mereka yang melakukan penganiayaan terhadap kanak-kanak itu mungkin terlepas begitu saja disebabkan oleh beberapa faktor. Inilah yang akan kita kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio hari ini. Baik, kita mulakan dulu dengan Puan Anissa. Ialah selaku Presiden Persatuan Pengasuhan dan Perkembangan Awal Kanak-Kanak Berdaftar Malaysia. Sebelum kita bercakap tentang isu yang lebih mendalam lagi, saya juga nak tahu sebenarnya apa yang peranan dan juga fungsi yang dimainkan oleh persatuan ini sebenarnya, Puan. Okey, terima kasih. Persatuan Pengasuhan dan Perkembangan Awal Kanak-Kanak Berdaftar Malaysia ini, PBM, ini nama baru kami lah. Dulu nama kami Persatuan Pengasuh Berdaftar Malaysia. Kenapa kami tukar? Kerana peranan kami pun telah bertukar. Kalau dulu memang kita hanya ada pengasuh sahaja. Pengasuh adalah pengusaha. Gitu. Saat kami way back 30 tahun lebih, JKM yang membentuk kami, persatuan ini. Jadi kini ini pertama kalilah saya memperkenalkan nama baru persatuan kami. Okey. Kami ni merupakan mata dan telinga untuk JKM. Jadi apa-apa saja isu terutamanya berkenaan dengan kanak-kanak yang berumur 4 tahun ke bawah akan dibawa kepada kami. So setiap apa-apa perhatian, ada masalah, mereka akan bertanya kepada kami. Jadi itu salah satu daripada fungsi kami. Kami juga membantu dari segi pembuakan dasar mengenai isu-isu kanak-kanak. Dasar, apa bantuan yang perlu dibuat untuk taska, macam PKP dulu, apa yang boleh kerajaan bantu, sebab frontliners kena bekerja, tapi taska semua kena tutup. So apa kita nak buat? Jadi kita suggestkan buat space
safe space untuk kanak-kanak. So kita buat dekat ruang hospital. In fact kita ada buat juga dekat tempat COVID-19 tu pun ada juga tempat kat situ sebab ada kanak-kanak juga yang mendapat penyakit kan. Jadi itulah cara macam mana kami membantu kerajaan lah. Terutamanya dari JKM dan Kementerian Wanita. Okey. Banyak lagi yang akan kita sembang-sembang nanti Puan Anisa. Oh ya. Sebelum itu saya ingin juga ingatkan kepada anda yang mungkin sedang bersama kami ketika ini. Kita beralih seketika ke studio baru ataupun ke tempat baru. Jadi nombor yang perlu anda hubungi juga sebenarnya ada nombor baru. Jadi kami masih lagi mengalu-alukan pandangan dan juga pendapat anda sekiranya anda ingin memanggil kami di ruang bicara ini. Jadi saya sebut sekarang ini nombor baru kami untuk program ruang bicara sekarang ini ialah 03-260-40155. Jadi ada satu talian yang kami sediakan kepada anda. Jadi kami sangat berharap mungkin anda juga saya percaya ada pandangan dan juga pendapat yang mungkin ingin anda kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu saya di studio. Seorang di studio dan seorang lagi melalui kemudahan Skype. Jadi hubungi kami nombor saya ulangi lagi 03-260-40155. Baiklah, mungkin menarik jugalah kalau kita dapatkan pandangan dan juga pendapat Puan Azira di Langkawi ketika ini. Barangkali Puan Azira, kalau kita lihat daripada kes apa yang telah pun berlaku dan mungkin ramai yang merasakan bahawa ini sesuatu yang memang ditunggu-tunggulah. Tetapi bila kita bercakap tentang jenayah terhadap kanak-kanak itu sendiri, penderaan terhadap kanak-kanak itu sendiri, apakah seolah-olah ianya menjadi satu fenomena yang sudah begitu berleluasa sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhannya di negara kita ketika ini, dan ianya merupakan sesuatu yang amat membimbangkan kita. Komen sikit Puan Azira. Secara statistik saya tak ada maklumat untuk tahun kuartal pertama 2023 lah. Tetapi kes jenayah penganiayaan penderaan kanak-kanak memang lama berlaku. Kami ada buat laporan lah dulu sebagai Child Rights Coalition Malaysia, dulu ada buat status report untuk 2019 tu memang ada. Nak kata berleluasa juga dia ada lah, dia punya ada yang naik ada yang turun mengikut situasi semasa. Tetapi masa pandemik COVID-19 tu memang jumlahnya membimbangkan. Tetapi bagi pandangan perspektif saya sebagai peguam, tugasan saya adalah mengenai prosedur mahkamah dan juga membantu dari segi nasihat undang-undang, mangsa, keluarga mangsa, dan di mana relevan pegawai sosial dan pegawai sosial NGO. Jadi bagi saya lah, kalau nak ikutkan membimbangkan ni sebenarnya sebab ada banyak faktor, macam kalau nak besarkan seorang anak kena satu kampung sekali lah. Jadi kena lihat dari segi banyak perspektif. Kita orang panggil multidisciplinary approach. Mungkin dengan apa yang berlaku kepada Bella, ialah tiba-tiba ianya mendapat perhatian yang begitu hebat sebenarnya daripada rakyat Malaysia yang merasa cukup simpati dengan apa yang menimpa Bella. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa banyak lagi kes-kes yang berlaku di luar sana yang tidak dapat dibawa ke mahkamah dan sebagainya atas beberapa sebab tertentu. Jadi mungkin kita boleh kongsi bersama dengan Azira. Ada yang mengatakan bahawa ialah mereka lebih rela untuk mendiamkan diri kerana malu, tak nak memalukan keluarga dan sebagainya. Tetapi apa alasan sebenar kenapa ada kes-kes yang mungkin boleh dilaporkan, boleh mengambil peguam untuk dibawa ke tengah dan sebagainya, tetapi ianya tidak dilakukan? Apa faktor yang menjadi halangan sebenarnya? Dia ikut juga, adakah dia kes penderaan fizikal, penderaan mental, kombinasi kedua, ataupun kes jenayah seksual. Dan juga adalah antara faktor yang relevan lah, ia adalah jenayah dewasa kepada kanak-kanak atau kanak-kanak antara kanak-kanak. Benda-benda tu akan memberikan impak pada kenapa penjaga ataupun kanak-kanak tersebut tidak mahu meneruskan sebarang tindakan terhadap pesalah laku tersebut. Jadi daripada segi perspektif guaman lah, permulaan sebarang kes jenayah dia akan bermula daripada laporan polis ataupun apabila pegawai JKM lah, Jabatan Kebijakan Masyarakat akan meminta nak buat laporan polis kerana ada terdapat benar kes yang ada elemen penderaan atau jenayah, dan pegawai siasatan atau IO ini
kerja ke untuk memastikan terdapat bukti yang kukuh. Bukti yang kukuh maksudnya video, audio, rekod tulisan ke, apa-apa yang boleh membantu untuk membuktikan kepada mahkamah kemudian bahawa terdapat prima facie case terhadap orang kena tuduh, OKT, dan membantu pendakwa raya untuk mendapatkan satu rangkaan pertuduhan yang juga membawa kepada prima facie case. Selepas terdapat prima facie case, barulah ada perbicaraan di mana semua bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh IO atau pegawai siasatan tadi akan disusun oleh pihak pendakwa raya, timbalan pendakwa raya DPP untuk membuktikan bahawa beyond reasonable doubt, tidak boleh disangka lagi bahawa OKT tersebut bersalah. Tugas pendakwa raya tu untuk membina kes tu terhadap mana-mana orang yang disyaki atau orang yang dituduh bukan mudah. Tugas peguam seperti saya pula, sebab kami peguam sivil dan juga jenayah di belah pembelaan, untuk memastikan dalam siasatan tersebut prosedur telah dijalankan dengan cara yang betul semasa pengumpulan bukti. Dan masa pembinaan kes terhadap OKT ialah memenuhi elemen-elemen ataupun prinsip-prinsip dalam pertuduhan yang diguna pakai oleh DPP tersebut. Kalau dilihat dalam kes Bella ni, dia tengok Seksyen 31(1) kan. Dia cakap mana-mana orang yang merupakan orang yang mempunyai pemeliharaan seorang kanak-kanak, menganiayai, mengabaikan, membuang atau mendedahkan kanak-kanak itu dengan cara yang mungkin akan menyebabkannya mengalami kejerahan fizikal atau emosi. So yang menyebabkan atau membenarkannya dianiayai, diabaikan, dibuang atau didedahkan sedemikian. So yang ini jelas kalau ikut perjalanan kes daripada apa yang saya baca dan dilaporkan media lah. Dia dah berjaya dibuktikan. Tetapi dalam tu, ini sebagai pendapat saya dari peguam lah, ada beberapa perkara yang saya rasa mungkin tidak sesuai lah. Macam pengelibatan posting media sosial yang tidak sesuai. Dan juga terdapat satu situasi di mana Siti Bainun dibicarakan tanpa diwakili peguam. Atas faktor-faktor yang bukan dalam pengetahuan saya lah. Itu adalah, sebab itu saya kena komen juga kerana kena adil pada sistem kehakiman tersebut. Itulah pendapat penerangan saya dari segi prosedur undang-undang lah kalau dalam mahkamah. Jadi sebenarnya sebab tu kalau saya nasihatkan siapa-siapa yang datang kepada saya yang mengatakan dia mendapati anaknya didera ataupun balik daripada pusat asuhan tiba-tiba dapat kecederaan pada anak dia, pusat asuhan tak nak ambil tanggungjawab, ada yang cakap pernah datang pada saya, anak dia hantar anak dia dekat datuk dia, lepas tu balik ada kecederaan pada tempat yang tak sepatutnya. Jadi yang membuatkan sama ada kes tu berjaya atau tidak adalah bukti. Adakah bukti itu dikumpulkan dengan cara yang betul? Kalau contohnya kalau terdapat kecederaan, saya akan nasihatkan mangsa ataupun penjaga mangsa untuk terus ke hospital atau klinik kerajaan, sebab itu memang standard prosedur lah. Walaupun swasta juga diterima, yang paling diterima mahkamah adalah klinik dan hospital kerajaan. Dapatkan bukti, buat laporan polis. Ada one step center dekat hospital yang besar. Lepas tu hubungi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bagi orang yang tak tahu, talian sekarang panggil talian kasih. Dia kan berubah sekejap kan. Talian kasih, talian talian kasih balik. Pokoknya 1599 kalau kamu hubungi akan ada yang boleh bantu. Dia akan jugalah lihatkan sama ada kanak-kanak tu boleh manage her emotions, dia boleh berikan keterangan yang apa yang berlaku pada dia. So, kadang-kadang kalau you berhadapan dengan kanak-kanak yang bawah 3 tahun yang tak reti berkomunikasi lagi, agaklah menyukarkan untuk mengidentifikasikan suspek, bentuk penderaan yang ditanggung oleh kanak-kanak tersebut. Jadi benda-benda macam ni lah, macam sedang menyukarkan. Sebab tu kalau saya cakap, kita tak boleh nak expect kanak-kanak tu untuk bersuara bila dia kena dera tau. Kadang-kadang sebagai contohnya ibu bapa kan, you tengok anak you masa mula-mula sebelum hantar satu tempat tu, dia okey. Dia ceria, dia suka main, dia nakal-nakal sikit. Tapi selepas beberapa kali dihantar kepada satu tempat tu ataupun dijaga oleh seseorang yang dipercayai keluarga tu, tiba-tiba mood dia berubah, perangai dia dah lain. You kena alert lah.
Yang itu adalah antara benda-benda yang kamu patut lihat dan juga boleh membantu untuk tangkap awal dan juga memastikan bukti dikumpul untuk membantu pegawai siasatan dan juga timbalan berdaulat raya untuk membina kes terhadap pesalah lakonan tersebut. Okey, kita akan sambung lagi nanti Azira, kembali semula kepada tetamu saya di studio Puan Anissa. Barangkali saya nak petik daripada apa yang disebut oleh rakan kita tadilah Azira tadi, iaitu tentang isu penderaan di Taska khususnya. Agaknya Puan Anissa, kenapa ini berlaku? Di mana kelemahannya dan apa kelonggaran ataupun kelompongan yang mereka lihat sehingga mereka boleh melakukan perkara penderaan terhadap kanak-kanak, terutamanya di Taska itu sendiri daripada pengalaman dan pengamatan Puan? Terima kasih. Sebenarnya kalau nak ikutkan, penderaan di Taska ni sangat sikit. Dia lebih kepada keluarga, ibu bapa yang buat. Di Taska ni biasanya dia pengabaian ataupun cuai. Biasa ini yang terjadi. Nak dapat penderaan ni mungkin sangat remote. Tapi ada juga kes-kes yang saya ketahui di mana yang melakukan penderaan ni bukan pengusaha itu sendiri atau pengasuh, tetapi suami dia pula. Dia buat sexual punya abuse, kan gitu. And then biasanya kalau yang cuai ni biasanya dia mereka tak probably dia ni yang menjaga ni dia ni tidak ada pengalaman. Dan lagi satu, kita boleh tengoklah loophole dekat kita punya akta Taska. Kita ada akta Taska yang sangat komprehensif. Tapi dia ada loophole dia sebab kita ada 4 type of Taska dan termasuk Taska di rumah, di mana penjagaan antara 4 hingga 9 orang kanak-kanak. Tapi kita ada lagi satu pengasuh di rumah yang tidak perlu berdaftar, yang menjaga 3 ke bawah. Dan biasanya mereka akan gunakan pengasuh di rumah ni memulai jaga 1-2 orang kanak-kanak. Lepas tu tiba-tiba dia makin lama makin naik sampai 11-12, tapi dia tetap tak mendaftar. Dan mereka ni lah yang biasanya yang ada buat penginayaan. Biasanya dia macam ni lah. Memula nak jaga, nak bantu keluarga. Mungkin suami tu tak kerja ke. So ada satu kes ni, suami dia penanggi dadah. Jadi dia nak buat apa? Dia tak tahu nak buat apa kan? So dia jaga anak orang. Tapi at the same time dia pun nak kerja, nak dapatkan lagi ni. Sebab yuran pengasuhan sangat rendah. Memang tak boleh nak tampung lah satu isi keluarga biasanya. Terutama kalau pengasuhan di rumah sangat rendah. Jadi dia terpaksa kerja di luar dan meninggalkan kanak-kanak tu dengan suami dia. Suami dia penanggi dadah. So bila dia high, macam-macam perkara boleh terjadi. Ini adalah salah satu contoh yang terjadi di luar sana. Jadi ada pula yang kanak-kanak sama kanak-kanak. Kita ada satu kes kan dulu, mana kanak-kanak lelaki dikatakan merogol. Sebenarnya kita tak boleh nak kata dia merogol sebab dia pun tak faham apa perkataan rogol. Dia hanya tengok TV, tengok kartun yang macam-macam sekarang ni, dan keinginan dia orang untuk mencuba tu tinggi. So dia buat. Bila dia buat, of course mak kepada kanak-kanak perempuan ni ialah ada panik lah apa nak buat. So dia akan charge kanak-kanak ni merogol dia. Padahal umur 12 tahun, kanak-kanak lelaki dia tak faham apa kata rogol pun. Dia hanya melaku sebab dia tengok. Jadi di sinilah bila persatuan sebenarnya apa yang saya pernah berbincang dengan pengarah JKM bahagian kanak-kanak pada ketika itu, Puan Wan Nuraida, dan dia sangat bersetuju, kata kita kena buat something, terutama golongan yang pengasuh di rumah ni. So saya kata kita kena registerkan mereka juga. Maknanya diorang mesti tertakluk dalam akta juga. Tak boleh nak biar macam tu. Okey, kita nak sambung lagi Puan Anissa, tapi kita akan berehat dulu. Seperti biasalah buat seketika sahaja. Tetapi sebelum kita berehat, kita ambil dulu satu panggilan yang difahamkan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Dr. Muzaffar dari Kuala Lumpur sudah pun ada di talian kami. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Syakari, boleh dengar suara saya? Boleh. Selamat Hari Raya. Jelas ya? Cantik you punya stage malam ni. Oh, ya. Yeah. Thank you. Temporary ya? Ya. Tapi okey lah, look nice. Okey. Okey, selamat petang kepada ahli panel kat situ ya. Daripada pertubuhan, pengasuh dan seorang lagi lawyer ya. Ya. Ini Dr. Muzaffar Shah Melo, ahli akademik. Ya. Law.
So lengkap lah Syarkawi 3 orang. Okey. Saya pun ada follow up kes Bella ni. Ya. Okey. So keputusan dah diberikan oleh pihak Mahkamah Session. So kita kena hormatlah keputusan pihak mahkamah. Ya. Okey. So saya tak nak ulas panjang lah. Saya tengok ramai orang dah bagi pendapat diorang. Mereka masing-masing ya. Antara pendapat yang paling banyak saya tengok tadi penambah baikkan undang-undang lah. Kita ada macam ni Akta Kanak-Kanak 2001 Syarkawi. Ya. Tapi bagi saya kan, dia bukan lebih kepada penambah baikkan undang-undang tu. Dia lebih kepada 2 faktor ni Syarkawi. Satu pemantauan, satu lagi penguatkuasaan undang-undang. 2 ni saya tengok macam kurang sikit, lemah sikit dalam Malaysia Syarkawi ya. Okey. So kalau boleh enhance sekali, tambahkan lagi pemantauan dan penguatkuasaan. Peranan masyarakat tu penting. Kalau ada orang notice something wrong, kenalah ambil tindakan, buat sesuatu. Buat laporan ke, call somebody ke. Itulah dia. Satu lagi, kalau boleh lah saya nak minta, tadi ada puan daripada Badan Pertubuhan Pengasuh. Saya harap kita bukan saja dedahkan kepada taskar-taskar yang ada kat Malaysia ni mengenai akta taskar tu aja, tapi akta kanak-kanak sekali tu. Dan kita jemput orang yang betul-betul pakar yang boleh explain dekat semua orang ni. Okey, mengenai akta-akta ni. Orang yang sesuai supaya semua orang tahulah apa peranan yang mereka patut main untuk melindungi kanak-kanak ni. Itu dia Syarkawi. Okay. Is it clear Syarkawi? Very clear. Ya. Very clear. Okay, that's all I want to share. Good luck Okey. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Banyak-banyak Dr. Muzaffar. Menarik sebenarnya persoalan yang anda bangkitkan, dan kita akan kongsikan nanti cadangan dan juga pandangan anda ini bersama dengan kedua-dua tetamu saya yang berada, seorang di studio dan seorang lagi akan kita hubungi melalui kemudahan Skype. Dan kepada anda yang lain juga yang mungkin juga ada pandangan-pandangan yang ingin anda kongsikan, saya ulangi lagi nombor kami yang baru ialah 03-260-40155. Kita rehat dulu, kembali semula Ruang Bicara Bernama TV tentunya. Jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang Bella yang terbela. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu Anissa Ahmad, iaitu Presiden Persatuan Pengasuhan dan Perkembangan Awal Kanak-Kanak Berdaftar Malaysia, yang berada bersama saya di studio. Dan kita ada tetamu yang kita hubungi melalui kemudahan Skype, iaitu Puan Azira Aziz yang merupakan seorang peguam. Jadi Puan Azira, saya tertarik hati sebenarnya dengan apa yang disebut tadi oleh pemanggil kita Dr. Muzaffar. Ini berkaitan dengan penambahbaikan undang-undang. Itu isu yang dibangkitkan, dan dia juga menyentuh tentang 2 perkara penting, iaitu yang perlu diberi perhatian serius. Pertama ialah tentang pemantauan, dan yang kedua ialah tentang pemerkasaan undang-undang itu sendiri. Komen sedikit daripada apa yang disebut oleh pemanggil kita tadi, Puan Azira. Maaf, tadi masa ada penanya soalan tu, saya tak dengar apa soalan ataupun cadangan dia. Saya cuba bangkit kepada studio, tak dapat. Maaf. Sebab sistem Skype kan, memang tak dengar langsung. Boleh ulangi tak exactly what he said? Okey, dia membangkitkan tentang apa yang perlu dilihat secara serius adalah tentang penambahbaikan undang-undang yang sedia ada. Apakah itu juga antara perkara yang perlu diberi perhatian yang cukup serius sebenarnya dalam usaha untuk cuba mengatasi masalah penderaan kanak-kanak dan terutamanya kes-kes yang melibatkan kanak-kanak itu sendiri? Kamu boleh tulis undang-undang banyak mana pun, tapi kalau di atas on the ground, di lapangan yang di mana kes banyak pekerja sosial, pekerja-pekerja NGO dan juga pelindung kanak-kanak berada, tidak berguna jugalah, jujur sebagai faham. So, bagi saya, kita sudah ada banyak undang-undang yang melindungi kanak-kanak. Tetapi bagaimanakah penguatkuasaan di lapangan? Adakah pegawai pelindung undang-undang mempunyai cukup resources untuk menjalankan tugas mereka dengan baik? Adakah mereka mempunyai tenaga kerja yang cukup mencukupi untuk setiap negeri untuk menangani semua kes yang berkaitan dengan kanak-kanak di setiap negeri di Malaysia? Di lapangan juga, adakah timbalan pendakwa raya yang bertugas
bekerjasama dengan D7 dan juga pegawai-pegawai PDRM yang menyiasat kes-kes jenayah kanak-kanak dan memahami bagaimana untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Memang ada program-program dan kerjasama antara NGO dan juga PDRM dan juga sebab kami semua, siapa yang tak nak lindungi kanak-kanak kan. Tetapi cara pelaksanaan je dengan mengikut undang-undang, bagi saya lah, pendapat peribadi saya, sudah banyak undang-undang, mungkin ada penambahbaikan sedikit di sini sana, tetapi harus mendengar dan mengikut apa yang dikatakan perlu oleh orang yang di lapangan. Sebab saya pun bila saya buat kerja sebagai peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan, saya lihat terdapat had kepada keupayaan sesetengah-setengah pegawai yang bertugas, di mana mereka mungkin tidak menerima latihan yang mencukupi. Jadi bila masing-masing ada peranan dan tugas. Jadi benda-benda ini harus dilihatlah sebab dan ada isu di mana they are desensitized. Banyaknya bila kamu hadap kes yang sama hari-hari, kamu rasa lama-lama kamu tak rasa apa-apa. Jadi kadang-kadang faktor kemanusiaan itu pudar, bukan tiada. Tapi you macam rasa macam sistem tu proses. 1, 2, 3, 4, 5. Faham tak apa yang saya cakap terangkan? Jadi saya faham Dr. Muzaffar berniat baik. Memang, tapi bagi saya lah, undang-undang dah banyak ada dekat dalam negara ni. Saya rasa undang-undang kombinasi undang-undang jenayah, SOCA, Sexual Abuse Against Children punya Act yang baru tu, Child Act 2001, semua sudah ada. Tapi bagaimanakah pelaksanaan, bagaimanakah aplikasi, dan bagaimanakah kita boleh bantu mereka di lapangan. Sebab secara pokoknya peranan saya adalah dari segi proses perundangan. Tetapi yang kita nak bantu dan tolong adalah manusia. Banyak human element atau faktor kemanusiaan yang tidak boleh dikodifaikan secara sepenuhnya di dalam mana-mana buku undang-undang. Kita harus lihat pada realiti di lapangan juga. Itu pendapat saya. Okey, menarik komen daripada Puan Azira. Mungkin daripada apa yang disebut oleh pemanggil kita tadi, Puan Nisa, tentang akta kanak-kanak. Saya tarik hati apa yang disebut oleh Puan Azira seminta selalu, iaitu tentang pelaksanaan dan juga aplikasi itu sendiri. Walaupun kita dah ada sebenarnya undang-undang, kita dah ada akta kanak-kanak seperti apa yang disebut oleh Dr. Muzaffar tadi. Tetapi sejauh mana sebenarnya mereka yang terlibat di taska itu sendiri mengetahui dan memahami kandungan akta kanak-kanak itu sendiri secara keseluruhannya. Terima kasih. Sebenarnya kalau ikut akta taska tu, kemungkinan pengusaha taska semua memang expert. Okey. Itu kita tak boleh nak deny lah. Sebab kalau kita tak expert, banyak benda kita tak buat, memang lesen tak dapat lah. Itu. Tapi akta kanak-kanak, akta SOCA yang disebut tadi, benda-benda ni yang kita tak tahu. Sebab walaupun kita ada kursus wajib, itu kursus asuhan dan didikan awal kanak-kanak pemata negara. Kursus ni memang lengkap. Ada pasal akta, ada pasal tu, CRC pun ada. Tapi ini sambil lalu sahaja. Dan yang mengajarnya bukan pakar, bukan peguam. Jadi kita ada jurulatih kita sendiri. Jadi kami dari masa ke semasa boleh kita lihat sampai mana jurulatih ni boleh menyampaikannya dan membagi pihak pengasuh tu boleh faham. Jadi kita selalu bagi komen, kata ini tak boleh macam ni. Kita mesti ambil orang yang arif untuk mengajar. Jadi memang saya setuju dengan Dr. Muzaffar bila mengatakan penguasaan tu sangat lacking. Memang sangat. Sebab macam di taska tu sendiri. Kalau anda taska berdaftar, orang selalu cakap macam ni, lebih baik tak usah berdaftar. Sebabnya bila taska berdaftar, dia akan datang. Pihak penguasaan akan datang. Selalu dia datang, cek lah itu ini. Tu kata kenapa nak cek? Kita memang dah kena okey lah kan. Yang mereka tak boleh cek ialah taska-taska yang tidak berdaftar. Tapi banyak tak taska yang tidak berdaftar? Sangat banyak. Sangat banyak. Sebab kita ada pengasuh di rumah. Ingat tu. Kita ada pengasuh di rumah yang 3 ke bawah. Yang tidak perlu berdaftar. So dari sinilah yang bermulanya
ada taska-taska di rumah atau taska-taska institusi itu sendiri pun yang tak berdaftar. Sebab dia kata, leceh kau nak daftar ni. Nak daftar, nak kena buat itu, kena buat ini. Banyak duit perbelanjaan kena keluar. Tapi bila kita nak kenakan yuran, kita terpaksa rendah. Kemampuan ibu bapa. Ya, sebab kita macam mana? Sebab bagi pihak kerajaan, taska adalah satu institusi perniagaan. Tapi sebenarnya kita lebih kepada social enterprise, social services. Sebab kita lebih kepada berkhidmat untuk menjaga seorang kanak-kanak, manusia, bukan anak patung. Jadi kita elemen pengusaha kebanyakannya, dia kebanyakannya macam kesian budak ni, tak apalah tambah lagi seorang ambil, kesian budak ni. Parents sekarang, alah puan tolong lagi seorang je. Padahal kota dah ada. Kita ada kota berapa untuk kanak-kanak umur bawah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi bila kita boleh tengok parents datang merayu, saya tak ada tempat nak hantar ni, tolonglah puan. Itu dia bila terjadinya pelanggaran akta kat situ. Tapi itulah saya kata. Tapi setuju ataupun tidak Puan Anissa, ya, kalau kita katakan peranan ibu bapa itu juga cukup penting sebenarnya. Jadi pun Puan sebut seminta selalu, tetapi ibu bapa juga harus bertanggungjawab, kerana kalau apa pun yang berlaku kepada anak-anak mereka adalah kadang-kadang disebabkan oleh sikap ibu bapa itu sendiri yang tidak melihat secara serius ataupun mengambil berat tentang nasib anak mereka ketika berada di taska ataupun di bawah jagaan seseorang. Saya setuju. So walaupun ada banyak perubahan sekarang, parents yang ambil peduli untuk tahu taska tu bagus ke tak, berdaftar ke tak, tapi masih ada lagi ibu bapa yang janji dekat, senang, murah, dah settle. Walaupun dia balik tengok kenapalah anak dia dulu periang, sekarang diam je, tak kisah. Janji bagi dia mudah untuk dia. Tapi sebenarnya kita kalau bila bicara tentang kanak-kanak ni, kita kena pentingkan the best interest of the child, bukan the best interest of the parents. Betul. Kalau parents, memanglah kita nak mudah. Macam saya baru dapat cucu. So anak saya kata, ibu nak hantar kat mana? Nasib baiklah saya kenalan. Okay. Saya kata, apa kriteria awak nak? Mestilah nak dekat, murah. Saya kata kalau murah, jaga sendiri. Betul. Sebab kita tak boleh macam tu. Kita jangan fikirkan sangat murah. Kita kena fikirkan kualiti dia. So saya adalah kata kenapa ambil kat taska ni, kelebihan dia ada spa kanak-kanak. So dia akan lebih pada penjagaan. Kalau yang kat sini dia macam ni. So you pilih mana nak. Tapi harga you don't compromise. Okay? Saya kata because kita duit yuran tu lah nak bayar pengasuh, nak bayar makan anak-anak tu. Jadi saya merayulah pada parents terutamanya. Jangan pertikaikan sangat tentang bayaran yuran. Yang kita nak anak kita dijaga terbaik. Jadi pengusaha-pengusaha nak bagi yang terbaik. Bila nak terbaik, kita kena bayar kita punya pengasuh gaji yang terbaik. Takkan kita nak bagi gaji minima padahal dia dah 10 tahun bekerja. Kan? Macam tak logik kan? Saya juga nak dapat pandangan Puan Anissa sebelum kita berehat, Puan, ya. Ini tentang sikap ibu bapa lah. Ada juga ibu bapa yang menghantar anak mereka ke taska. Kadang-kadang membiarkan anak itu berada di taska sehingga kerja tengah malam dan sebagainya. Ialah mungkin kerana tekanan kerja di pejabat dan sebagainya. Jadi apakah ini juga antara faktor yang kadang-kadang memberikan ruang dan peluang sebenarnya kepada taska untuk ialah mereka pun manusia juga kadang-kadang merasa fed up dan sebagainya, penat, ya. Tetapi masih lagi ada anak-anak yang perlu dijaga dan sebagainya. Jadi ini merupakan tekanan juga kepada mereka yang bertugas di taska itu sebenarnya. Ya, betul. Bayangkan kita sebagai seorang ibu jaga anak seorang dua orang pun kita rasa penat. Bayangkan pengasuh ni kena jaga sekumpulan kanak-kanak dari dia punya background yang berbeza. Ya, dan cara diorang dilayan di rumah pun berbeza. Yang gini nak kena peluk, yang gini biar pun tak apa, yang gini nak kena pujuk-pujuk. Jadi kita seorang nak jaga 3, kita cerita pasal bayi je lah. Seorang pengasuh dengan 3 bayi. 3 bayi nak ada 3 kerenahan yang berbeza. Yang ini kalau tak dapat susu mak dia, dia akan menangis. Yang ini pula tak kisah. Tapi yang ini lambat sikit, dia akan satu dunia lah heboh. Macam tu. Jadi kita kena faham, bila kita nak menghantar anak kita ke taska,
kita kena beritahu. So, actually dalam akta taska dia beritahu. Ibu bapa bertanggungjawab untuk memberitahu tentang kanak-kanak tu bila kita hantar. Jadi bila hantar, okey, anak saya ni dia jenis macam ni, kita kena beritahu. Jadi pengasuh akan well prepared. Oh, dia ni jenis yang kena pujuk-pujuk. Yang ini jenis jangan pujuk, lagi dia lebih. Gitu. Jadi kita kena ambil tahu, kita kena beritahu pada pengasuh. Lagi satu, jangan hantar anak tu dalam keadaan yang tak mandi. Kadang-kadang kita orang trap jugalah ibu bapa ni, dia punya pampers daripada yang dia bawa balik tu, besok pagi tu sama juga. Dengan najis yang kering, semua kan. Jadi jangan begitu. Sebab ini semua akan beri tekanan. Pagi-pagi bayanglah kita sambut anak, Allah, dengan baunya, dengan itu ini. Tapi bila balik, anak saya nak wangi ya. Saya selalu, masa dulu saya ada taska sendiri, saya kata, if you send your daughter macam ni, anak you macam ni, saya akan pulang macam ni balik. So, make sure you tukar. Dan saya ni, memang orang panggil saya ni, akak tu cerewet, dia kata. Dia jaga anak orang lagi cerewet daripada, sebab saya, kalau datang, dah ada najis dekat pampers, saya kata, situ tandas sila bersihkan. Saya akan suruh dulu. Sebab saya kata ini dah kering. Oh, tak adalah on the way lah apa benda. Dia kata no. Yang kadang-kadang kita tengok memang tak mandi tak apa. Bila air di sini, tolong mandikan dulu. Saya kata sebab air yang pertama kena ke anak secara psikologi akan mengeratkan pertalian ibu bapa. Tapi tak, jadi jangan marahlah kalau tidur anak kita lebih manja daripada dengan pengasuh dengan dari kita. Itu dia banyaklah dari segi mental dia, psikologi kanak-kanak, sebab yang datang di taska ni sejak lahir. Jadi nak tak nak, kanak-kanak ini akan dapat value pengasuh tu sendiri. Jadi kalau kita tak ambil perhatian anak kita yang sepatutnya, katalah anak saya Anissa, tapi sebab saya hantar pada Azira, dia akan jadi anak Azira, bukan anak Anissa lagi. Jadi kita kena main peranan, sangat-sangat penting. Dan kita sentiasa kena alert. Jangan pula anak tu kena gigit nyamuk kat rumah. Sekali bila orang tanya kenapa, oh tak adalah taska tu yang buat. Sebab saya pernah kena macam tu depan mata saya sendiri. Pagi tu saya dah bising, kenapa ni ada bintik merah. Dia kata, kena gigit nyamuk. Bila balik, kawan dia datang, kenapa ada bintik itu? Bukanlah taska. Saya kata, ya Allah, saya kat belakang, dengar apa dia cakap. Don't do that. Kita kena win-win situation. Kalau kita sama-sama bekerjasama antara sama lain, kita ambil peduli tentang anak ni, then it will help. Kita akan sama-sama meringankan beban. Jangan berkira sangat tentang duit, jangan berkira sangat tentang masa. Kita nak yang terbaik untuk anak kita. Betul. Okey, kita akan berehat sekali lagi, dan selepas berehat nanti saya akan berkongsi satu lagi persoalan yang menarik kepada Puan Azira Aziz, iaitu seorang peguam. Tetapi Azira bukan tentang masalah undang-undang semata-mata, tetapi juga saya juga nak dapat pandangan Azira nanti tentang peranan yang harus dimainkan oleh masyarakat sendiri sebenarnya dalam usaha untuk membantu sekurang-kurangnya mengesan ataupun kurang-kurangnya untuk mengurangi kes-kes jenayah terhadap kanak-kanak. Ini juga merupakan satu aspek yang penting Puan Azira ya. Tapi tak apa, relax dulu, hiruplah angin segar di Langkawi, dan kami akan berehat dulu. Kembali nanti, itu persoalan yang akan saya kongsikan bersama dengan Puan Azira. Kita rehat buat seketika. Baiklah, terima kasih. Kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Tapi sebelum berehat tadi, saya telah pun lontarkan persoalan kepada Puan Azira Aziz tentang peranan yang harus dimainkan oleh masyarakat sendiri dalam usaha untuk mengurangkan kes-kes penganiayaan terhadap kanak-kanak ini. Jadi mungkin kita dapatkan pandangan Puan Azira. Silakan Puan. Saya tak dengar suara Puan. Boleh dengar saya sekarang? Okey. Silakan. Pada pendapat saya, kita harus menjadi masyarakat yang lebih peduli kepada apa yang berlaku di dalam jiran tetangga, dalam masyarakat.
Ya. Kalau anak-anak jiran sebelah menjerit setiap hari tanpa sebab yang munasabah, kalau koliki tu atau demam kuning tu tak, boleh faham sikit lah. Tapi kalau hari-hari macam menangis esak-esak, lepas tu dengar macam berdentung sana sini, kena pukul sana sini, jenguk-jenguk lah mereka jiran tetangga tu buat apa. Kalau tahu jiran ada masalah, janganlah buat tak tahu, cakap itu bukan hal kita, jangan menyibuk. Kita kena kepo sebenarnya. Benda-benda pasal perlindungan kanak-kanak memang patut kepo. Memang patut peduli atau menyibuk tepikan yang orang lain. Sekiranya kalau kamu bekerja di tempat yang kamu berinteraksi dengan kanak-kanak, kadang-kadang kan yang cashier dekat kedai runcit tapi dalam kampung pun dia tengok kan budak-budak beli rokok untuk bapak dia ke, kadang-kadang pergi beli barang runcit, tengoklah kalau dia ada lebam kat tangan yang tak ada alasan munasabah, tiba-tiba hilang sebab tangan patah ke, tapi tak ada sebab yang kukuh. Kalau kamu guru, tengok anak murid hadir dengan sekolah dengan juga kesan atau murung, kalau biasanya kesan fizikal senang, patah tangan, lebam-lebam, luka-luka, birat kena rotan. Tapi kalau yang mental tu sukar nak detect sebab dia murung, tak bermain, tak semangat, tak nak belajar, tanpa sebab yang kukuh. Sebab yang ni kalau keganasan rumah tangga bukan kanak-kanak kena pukul kan, kalau ibu dia kena belasah pun memberikan impak yang sangat teruk kepada anak-anak mereka, dan mereka bawa sampai ke usia tua dan mungkin mengulangi the same pattern lah of behaviour lah kepada anak mereka kelak. Jadi sebenarnya masyarakat, pendapat saya lah, berbalik pada sosial dan masyarakat untuk merapati jiran tetangga, kenal jiran tu siapa, anak siapa kat mana. Tak semestinya dekat sebab dia anak datuk ke apa, dia tahulah Pak Haji sebelah punya anak ada 7 orang, umur berapa, dia okey ke tak, sekolah kat mana. Rajin-rajinlah pergi beraya rumah orang, peduli masyarakat. Itu je lah sebenarnya. Kalau yang boleh, cuma just care about one another. Itu je sebenarnya. Betul. Okey, masyarakat yang peduli. Ini pun satu isu yang cukup penting dan menarik sebenarnya, Puan Anisa. Dan saya difahamkan juga pihak Persatuan Pengasuhan dan Perkembangan Awal Kanak-kanak Berdaftar Malaysia juga akan menganjurkan satu convention berkaitan dengan perkara ini, terutamanya yang melibatkan ibu bapa. Mungkin boleh kita kongsi? Ya, terima kasih. Kami akan mengadakan satu convention pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. Okey. Ianya lebih kepada kelasterian pengasuhan. Jadi maksud dia kita tengok ada kekurangan dari segi pemahaman perundangan, dari segi pengasuh dan pengusaha, juga ibu bapa. Jadi di convention yang kami akan adakan pada bulan Jun ini, 9, 10, 11, kita menjemput Pesuruhanjaya Kanak-kanak, Dr. Faradini, untuk membicarakan tentang kanak-kanak dan masyarakat. Apa yang patut kita ambil tahu. Macam Cik Azira cakap tadi, ya, kita kena jadi masyarakat yang ambil tahu. Kita di Taska juga kena ambil tahu. Kenapa tiba anak ni yang sentiasa riang, tiba-tiba dia diam? Kenapa? Ada luka, kena ambil tahu. Jadi maknanya sebab kita masa kita buat kursus pengasuhan yang wajib tu, dia tidak ada red flag benda-benda ni. Jadi kita kena belajar kita kena terus belajar, especially tentang mental health kanak-kanak. Macam mana kita nak detect sama ada mereka ni ada menghadapi penderaan atau tidak. Atau macam mana kita nak menghadapi bila kanak-kanak ni beritahu disclosure, dia beritahu, cikgu, abang saya semalam dia main-main dengan saya, dia pegang-pegang. Kalau macam tu, macam ni kita, sebab saya rasa tak ramai yang boleh atau bersedia untuk menghadapi kalau perkara itu terjadi. Jadi di convention itu insya-Allah kita memanggil juga daripada JKM, daripada pelbagai persatuan yang lain juga untuk sama-sama bincangkan tentang perundangan ini. Jadi bagi semua faham apa undang-undang. Kita ada lagi satu event yang kita akan buat pada bulan Ogos, masa Hari Taska, mengenai mental health. KKM dah booking dah, dia kata dia nak buat pasal mental health untuk pendidikan awal kat kanak ni. Saya kata okey,
let's do it. Sebab jadi kita akan membincangkan pada bulan Ogos nanti, maknanya yang terbaru bulan Jun kita akan bincangkan tentang perundangan, dan kemudian bulan 8 nanti kita akan membincangkan tentang mental health, kepentingan mental health itu sendiri. Kesihatan mental. Ya. Kita mungkin tak perasan, saya juga ada mental illness, Cik Syikawi pun mesti ada juga, kita semua ada, hanya tak ada trigger elemen tu, tak ada. Kalau benda trigger elemen tu datang, kita akan depress. Sebab kita manusia, kita ada jiwa. Kanak-kanak tu, orang selalu cakap, alah kanak-kanak apa dia faham. Padahal sebenarnya kanak-kanak bawah 4 tahun, bawah 6 tahun sebenarnya, kestabilan perkembangan emosi dia sangat penting. Kalau dia tak stable emosi dia, dia akan menjadi kanak-kanak yang sangat pendendam, jadi kanak-kanak yang tak boleh nak berfikir betul. Itu sebabnya kalau kita tengok kalau kanak-kanak ni tak cukup kasih sayang, tak cukup dia punya perkembangan emosi dia disettlekan, nanti dia akan jadi macam inilah yang bakal jadi penjenayah, yang jadi perogol, jadi perompak. Inilah dia. Saya nak tanya satu persoalan sebelum saya lupa. Puan Anissa, kalau kita refer balik kepada kes yang melibatkan Bella, dia dikatakan sebagai seorang remaja sindrom Down, artinya dalam golongan OKU. Jadi selalunya apakah ada kesukaran dan juga memerlukan satu kepakaran yang luar biasa sebenarnya kepada tadika di mana anak-anak yang bersifat seperti Bella ini untuk dijaga dan sebagainya? Ya, betul. Di Taska sebenarnya Taska adalah tempat permulaan untuk kita detect sama ada kanak-kanak ini bermasalah atau tidak, sama ada mereka ini special atau tidak. Di Taska lah bermula. Jadi seharusnya dalam kursus pengasuhan yang kita wajibkan tu, mesti ada satu elemen yang menekankan tentang macam mana kita nak detect kanak-kanak istimewa ni. Kita ada topik tu 3 jam je, tak cukup. Jadi kami sedang memurnikan kursus asuhan ni untuk lebih menekankan tentang detection ni, sebab dekat Taska itulah kerja kami. Walaupun ibu kalau kita beritahu kepada mereka kita dah nampak ni semua, mana ada, puan ni siapa, doktor ke, dia akan cakap macam tu. Jadi jangan berkecil hati dengan parents begini, tunjukkan laporan. Kita memang ada carta perkembangan kanak-kanak. Kita tahu kalau umur macam ni, apa dia patut perkembangan ni bagaimana. Untuk umur ni, apa dia sepatutnya dia punya perkembangan sampai tahap mana. Adakah dia advance atau adakah dia slow. Jadi bukan setiap hari kita akan buat, tapi kita akan buat dalam macam seminggu sekali atau sebulan sekali. Sebab kadang-kadang dia boleh jadi tiba-tiba dia macam terlebih pandai bercakap, padahal sebenarnya bukan, dia hanya ada benda yang trigger buat dia bercakap. Jadi kita kena buat pemantauan yang berterusan. Bila kita buat pemantauan berterusan, nanti kita boleh detect, dia sebenarnya minggu ni dia tak bercakap bukan sebab dia slow learner atau tak boleh bercakap, speech delay, tapi dia dalam keadaan kemurungan. Mungkin mak dia marah ataupun dia baru dapat adik. Jadi kita kena ambil peduli hal-hal ini. Betul macam Cik Azira cakap, kita kena jadi masyarakat yang ambil peduli. Dah kena belajar jaga tepi kain orang. Sebab demi kepentingan terutama kanak-kanak yang bawah 6 tahun ni, mereka tak tahu nak bercakap. Jadi kita orang dewasa kena ambil tahu, cari red flag dia, detect. Kalau kita macam tak berapa sure, kita refer pada orang yang lebih pakar. Gitu. Dan paling penting sekali, kita mesti ada checklist perkembangan. Jadi bila kita ada checklist ni, bila parents hantar pada pakar, dia akan minta checklist ni. Itu peranan kita sebagai pengasuh di Taska. Baik, kita di penghujung sebenarnya, tinggal lebih kurang 2-3 minit saja lagi. Saya nak beri peluang jugalah kepada Puan Azira Aziz yang berada di Langkawi. Mungkin ada pesanan-pesanan, harapan-harapan yang ingin Azira lontarkan bila kita bercakap tentang topik yang melibatkan penderaan, kes-kes penganiayaan terhadap kanak-kanak ini. Silakan Puan Azira dari Langkawi. Terima kasih. Harapan saya adalah supaya terdapat lebih banyak kempen kesedaran di kalangan masyarakat Malaysia mengenai definisi sebenar apakah jenis-jenis penderaan dan penganiayaan terhadap kanak-kanak dari segi
fizikal dan juga dari segi mental lah. Sebab kadang-kadang kita tak sedar dari segi budaya setengah perkara yang kita buat atau dari segi percakapan atau pembudayaan boleh membawa atau membuka pintu kepada pesalah laku tersebut. Dan juga harapan saya juga adalah supaya dana untuk pekerja-pekerja sosial dan pelindung kanak-kanak dinaikkan di masa hadapan supaya lebih banyak pekerja sosial dan pelindung kanak-kanak boleh dilantik untuk setiap negeri di Malaysia. Itu harapan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Azira Aziz, seorang peguam. Buat apa? Memang tinggal di Langkawi ataupun bercuti di Langkawi sebenarnya, Azira? Saya tengah bercuti. Okey, selamat bercuti dan terima kasih walaupun sedang bercuti tetapi sudi untuk bersama kami di ruang bicara ini. Jadi terima kasih jugalah kita ucapkan kepada Puan Nisa dan kita harap barangkali Puan di masa-masa yang akan datang, terutamanya bila berdekatan dengan konvensyen yang akan berlangsung nanti ataupun selepas konvensyen itu berlangsung, kita juga boleh mungkin duduk bersama lagi di ruang bicara ini kerana saya percaya banyak perkara sebenarnya yang mungkin akan dapat dicerahkan dalam persoalan bila kita bercakap tentang isu yang melibatkan penderaan terhadap kanak-kanak dan sebagainya. Jadi ini merupakan harapan yang cukup tinggi sebenarnya dan kita harap convention ini akan menghasilkan sesuatu yang betul-betul bersifat positif sebenarnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda dan sentiasa kami tepati sebenarnya, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.